Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Dua puluh satu. Kawan Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fi khurujin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-'idi fi tariqin wa ruju'ihi min akhara. Ay hadza babu ma jaa fi khurujin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-'idi fi tariqin wa ruju'ihi min akhara. Bab yang telah datang ia pada menyatakan keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sembahyang raya pada satu jalan dan kembalinya daripada jalan yang lain. Nah, ini bab cerita laluan Nabi pergi solat raya. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah disuruh oleh syarak akan orang-orang apabila keluar dari rumah kerana pergi sembahyang raya, maka kembali daripadanya menurut jalan yang lain pula. Demikian yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa, yakni Imam Tirmizi. Katanya, kata Imam Tirmizi, an Abi Hurairah taqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza kharaja yawmal 'idi fi tariqin raja'a fi ghairihi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar ia pada hari raya pada satu jalan, nescaya kembali ia pada lainnya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abi Rafi'. Dan katanya bermula hadis Abi Hurairah itu hasan lagi gharib, dan telah mengeluarkan dia oleh Syafi'i di dalam Al-Masalah. Kembali lain jalan daripada pergi ke tempat sembahyang raya. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah disunatkan oleh setengah daripada ahli ilmi bagi imam apabila keluar ia imam pada satu jalan pergi kepada tempat sembahyang raya, maka kembalinya bahawa mengikut pada jalan lain. Kerana ini hadis dalam masalah itu, iaitu bersandarkan kepada hadis yang kita dengar tadi, dan ialah kaul, yakni pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i dalam maka aku sukakan, yakni sunat yang demikian itu, yakni pergi pada jalan yang lain, balik pada jalan yang lain bagi imam dan sekalian orang. Dan jika pergi dan pulang mereka itu dari jalan yang satu, maka tiada suatu atas mereka itu, insya-Allah ta'ala. Jadi daripada hadis ini Abu Hurairah cerita, Nabi kalau pergi semayang raya, dia pergi jalan lain, dia balik jalan lain. Gitulah, pergi jalan lain, dia balik jalan, tak lalu jalan yang sama. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana pandangan jumhur ulama, menyunatkanlah hukum dia. Nah, tak wajib bila kita nak pergi solat raya, sama ada raya korban atau raya puasa, balik kita lalu jalan lain, jalan yang tidak sama dengan jalan yang kita mari tadi. Dan tidak disyaratkan jalan tu jauh, keliling rumah orang pun tak apa, pergi keluar kok kiri, balik kok kanan rumah jerang, jadi jalan lain juga, pasal tak ada jalan. Tapi kalau seje jalan, maka tak ada masalah. Satu jalan, pasal rumah tu nak balik rumah dia ada titi se. Jangan lu pergi bahang ku titi balik ngarung. Tak jadilah tu. Jadi kebodoh dah pula. Jadi benda ni sunat sahaja, bukan benda yang wajib. Kalau dia sengaja pun balik jalan yang sama, dah ada dosa, tak ada apa. Cuma fadilat. Sebab tiap-tiap langkah kita pergi ke solat hari raya, pergi dan balik, diberi satu pahala lebih daripada langkahan kita pada hari-hari yang lain.
Hari lain, hari ni kita mari surau, boleh pahala kak? Selakah sepahala. 300 lakah, 300 pahala. Tapi hari raya lebih. Bila lebih, buat jalan lain. Pasal apa? Pasal tiap-tiap yang kita pijak untuk kita langkah menuju ke tempat semayang ataupun kebajikan, tempat itu menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Jadi kalau banyak kita pijak, banyak laluan kita lalu, jadi dua lah saksi kita ada. Tak, bukan jalan yang satu. Tu fadilat yang kita dapat. Hukumnya sunat. Kalau kita tidak buat, sama je pergi balik jalan tula, hukumnya harus. Tidak makruh, harus. Dan kalau orang yang pergi naik motosikal, rugi lah. Lepas tu kalau kadang-kadang kita nak pergi sembahyang Jumaat, jauh lagi kita nak gendong orang naik motor, kita tak mau naik. Dia nak jalan kaki padahal tak dang dah. Kita kata apa nak jalan kaki juga. Dia kata dengar orang ngajar tiap-tiap langkah tu dapat satu pahala, padang satu dosa kecil. Tu dah memang hadis khabar gitu. Jadi maknanya orang jalan kaki lah boleh pahala. Nak naik motor tak boleh kepeng. Naik motosikal ulama kata tiap-tiap pusingan tayar tu. Nak kira langkahan juga. Cuma banyak lelah, banyak kecil pahala. Kalau maknanya satu langkah boleh 5 riyal, kalau pusingan tayar boleh 1 riyal kot pasal dia ringan. Hak nu langkah berat perjalanannya. Mungkin kot boleh 5 riyal. Motosikal ringan pulah tangan minyak pusing setayar sepahala. Sepahala sama dengan 1 riyal kok kata ulama. Ni mungkin 3 riyal minyak mahal. Masalah pulang pergi berlainan jalan kepada raya itu apakah hukumnya? Kata Qastallani seorang ulama hadis, dia ni bermazhab Syafi'i. Dan bermula yang asah. Asah kalau dengar maknanya yang paling sahih. Yang asah maknanya pendapat yang paling sahih. Dah lawang dia sahih sahaja. Kalau dengar dia dengar dia sebut dalam kitab dan yang sahih, lawangnya yang lemah. Yang dhaif. Mana kata kalau yang sahih itu harus, tidak harus itu dhaif. Kalau kata yang asah itu harus, maka tidak harus itu sahih saja. Asah lebih kuat daripada sahih. Asah maknanya pendapat yang paling sahih daripada semua yang sahih. Dia gitu. Daripada segala kau, pada hikmah berlainan jalan itu banyak adalah ia pergi dengan jalan jauh kerana membanyakkan pahala. Dan pulang dengan jalan dekat kerana pergi itu lebih afdal daripada pulang. Sahabat tengok Nabi pergi dia lekok kok jauh sikit, balik dekat sikit. Sebab afdal pergi daripada balik. Sebab kita masuk, kita pergi ke masjid dengan langkah kanan, kita keluar daripada masjid dengan langkah kiri. Nak masuk masjid kan langkah kanan, Allahumma inni as'aluka min rahmatika, kata di pintu masjid ataupun dalam perjalanan masa kita nak sapa di masjid, ya Allah ya Tuhanku, aku minta denganmu pintu rahmatmu. Tapi bila kita keluar daripada masjid, kaki kiri walaupun nak balik rumah kita, kerana kita keluar daripada masjid kepada dunia yang penuh dengan maksiat, maka kaki kiri. Kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlika, ya Allah ya Tuhanku, aku minta denganmu aku keluar ni daripada rezeki-rezekimu. Rezeki luar masjid lah, dalam masjid rahmat. Jadi pergi lebih banyak daripada balik. Dan kata melainkan jalan itu supaya melihat baginya oleh ahli 2 jalan daripada jin dan manusia. Ada ulama kata pergi jalan lain, balik jalan lain supaya jadi saksi orang tengok. Lalu kok ni balik kok tu juga orang tula tengok, tapi balik kok lain orang lain pula nampak, termasuk jin. Atau supaya mengambil berkat dengan dia oleh ahli keduanya, ahli kedua jalan. Atau supaya boleh bersedekah atas segala fakir daripada 2 jalan, maka boleh jadi ramai fakir miskin yang disedekahkan. Atau supaya boleh ziarah kubur segala kerabat pada kedua jalan. Atau supaya menghubungkan rahim. Atau supaya mengambil sempena dengan mengubah-ubahkan hal kepada maghfirah dan redha, iaitu keampunan dan suka Allah. Macam kita selepas semayang fardu nak semayang sunat pula, kalau boleh beranjak, sunat beranjak. Sebab apa? Nak memperbanyakkan tempat sujud.
Dah kalau semayang kat tulis gak sunat, tak ada masalah. Tak makruh pun. Tapi kalau kita beranjak, afdal. Kerana tiap-tiap tempat kita letak dahi kerana sujud pada Allah, tempat tu akan naik saksi di akhirat kayak gitu. Jadi banyak tempat, banyaklah saksi kita. Tak? Itu tujuan dia. Nak kiri kanan tak boleh lah, kiri tak boleh juga, depan ada orang, belakang ada orang juga. Maka kita jauhkan sikit tempat sujud daripada tadi. Pak tulis tak? Sujud bawah sikit, sujud atas sikit. Ni kata ulama, supaya menghubungkan rahim, atau kerana menzahirkan syiar Islam pada kedua jalan. Yang ni lalu dua-dua jalan tu jadi hidup. Jalan orang pergi semayang, pergi balik, jadi segarlah jalan tu. Jalan tu tak ada orang lalu pun buat pergi ibadat, jalan tu mati. Maka apabila dilihat oleh segala munafik dan Yahudi, jadi berang hati mereka itu, kerana dipandangannya tiap-tiap orang Muslim menzahirkan kebesaran hari raya atau lainnya. Jadi natijah daripada bab ini, sunat pada hari raya kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Walaupun kita pergi jalan lain tu pendek sahaja, sekurang-kurangnya jalan lain. Dan kedua, kalau kita sengaja pergi jalan yang sama, balik jalan yang sama, tidak ada larangan apa-apa. Ini masalah fadilat saja. Sama dengan masalah baca Sayyidina dalam tahiyat. Tak payah bala bodol tu belaka. Cuma ulama' kata siapa yang tak sebut Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad, sah dah semayang dia. Orang yang tambah dengan Sayyidina, kata setengah ulama' dapat fadilat kalimah Sayyidina. Tu saja. Jadi sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Tak payah bala. Sama enggak menunda lagu ni. Lama duk jaga sangat hak sunat, hak wajib duk jaga pun. Setengah-setengah kita ni duk cari afdal, molek. Tapi hak haram berkebur. Betul-betul nak katakan illallah, nak ambil sunat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak suruh sama betul. Sunat je. Tidak ada nas. Nasnya Nabi memberi isyarat ketika syahadah. Tak sebut mana-mana. Masa kata la ke, masa illa ke, masa Allah ke, tak ada hadis. Yang ada hadis, Nabi ni bila tahiyat, Nabi mengisyaratkan dengan jari. Wa asyara bi bi isbi'ai, bi sababah. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Tak khabar kat mana. Ulama' sajalah berkhilaf. Setengahnya kata afdal dekat illallah. Dia jaga betul dia. Illallah biar betul. Anak luar ketak artinya. Boleh ada. Bini beli kuih pakai skas saja tekuk jelek. Hak wajib dah jaga. Mu nak jaga hak sunat lagu ni. Ekor serbang ukur sama tak mau lebih serta nak ambil fadilat dah mana anak mula pendek. Mana jaga lagu tu. Ambil sunat, celak mata sunnah Nabi ni. Tak baik mula celak jaga selak amah. Kereta paineng. Boleh ada berkabau. Barang dosa besar. Benda-benda lagu ni kena perhati. Nak cari fadilat bagus, tapi janganlah najis bertepek arik lekat keting. Duk main pakai serbang saja hak sunat, hak wajib seluar dak pakai kotek-kotek. Gi pasar memang tembok lagi. JKK tembok. Dia mari. Babu majaa fil akli yaumal fitri qabla al khuruji. Bab yang telah datang ia pada menyatakan makan pada hari raya fitrah sebelum keluar ke tempat semayang raya. Ada bab Nabi ajar. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dengan hadis yang akan datang ini akan jadi dalil atas suruh makan lebih dahulu daripada keluar semayang hari raya itu di rumah. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi, katanya, an Anas bin Malikin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala tamaratin yaumal fitri qabla an yakhruja ilal musalla. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia makan pagi, yakni menjemput sedikit makanan atas beberapa biji kurma pada hari raya fitrah sebelum keluar kepada tempat semayang di negeri Madinah.
Kata Imam Tirmizi, dan bermula hadis ini hasan lagi gharib lagi sahih, dan telah dikeluarkan hadis ini juga oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kitab Imam Syafi'i. Permulaannya dengan hadis, kemudian disyarahkan di bawahnya dengan hukum-hukum fiqh. Jadi kitab Al-Um adalah kitab fiqh juga kitab hadis. Kerana di dalamnya ada hadis yang berserta dengan sanad. Imam Syafi'i dengar sampai kepada Rasulullah. Baik, masalah makan sebelum keluar pergi tempat sembahyang raya pada hari raya fitrah. Kata Imam Tirmizi, dan sungguhnya disunatkan oleh satu kaum daripada ahli ilmi akan bahawa tiada keluar pada hari raya fitrah hingga makan seorang yang hendak keluar itu akan suatu, dan disunatkan baginya bahawa makan pagi itu atas tamar yakni kurma, dan tiada makan ia pada hari raya adha hingga pulang ia. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan kami suruh akan orang yang datang ke tempat semayang raya pada hari raya fitrah baru makan minum ia sebelum keluar pergi ke tempat semayang itu. Dan jika tiada diperbuat akan yang kami suruh akan dia itu, kami suruh pula akan dia makan di jalan atau di tempat semayang, jika mungkin ia seorang akan dia makan. Dan jika tiada memperbuat ia seorang akan demikian itu makan, maka tiada suatu hukum atasnya, dan makruh baginya tiada memperbuatnya dengan sengaja. Dan tiada kami suruh makan minum dulu dari pergi tempat semayang raya adha, dan jika makan ia maka tiada apa salahnya. Baik, dalam bab ini Anas bin Malik seorang daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik, Abu Hurairah dan 2-3 orang lagi. Ribu-ribu hadis yang dihafal, dia dengar daripada mulut Nabi. Jadi hadis ni Anas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia makan dulu sebelum pergi sembahyang hari raya puasa. Jadi daripada hadis inilah semua kitab-kitab fiqh, sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, tak sebut perkara ni. Sebab ulama' mujtahid ni dia tak reka hukum. Dia nak jadi hukum tu dia kena ada hadis dulu. Bila ada hadis baru berlaku hukum. Tak, kalau hadis tu terang dengan jelas tak ada khilaf. Kalau tidak jelas berlaku khilaf. Nah, dia gitulah. Bukan ulama' mazhab ni makna dia pakai reka. Ada orang cakap ni tak payah ikut Nabi, ni tak payah ikut ulama' mazhab, ikut Nabi. Tu cakap bodoh orang panggil. Orang tu tak faham ilmu fiqh, tak faham ilmu hadis. Dia tak boleh kita nakal ulama' ni manusia, kena ikut Nabi. Tuhan kata kena ikut ulama'. Faham tak? Nak ikut Nabi kita tak reti, dengar dah hadis tak reti. Jadi hak tukang masak, tukang gula hadis tu untuk kita makan, ulama' tukang masak. Tak? Melainkan kita nak ikut hadis, kita ulama' juga. Tak payahlah ikut ulama'. Kita ulama' juga. Masalahnya kita baca pun selerak tabuk lagi Fatihah. Nak? Doa masuk jambang tukar dengan doa jimat. Tak mau ikut ulama'. Bahasa sebodoh sombong. Tak? Bukan kata tak boleh. Ulama' tak larang, bukan wajib ikut dia. Fas'alu ahla zikri. Tuhan kata, ikutlah ulama'. In kuntum la ta'lamu. Kalau mu dak ulama. Dak kalau mu ulama, dak payah tanya ulama. Nak? Mereka mu ulama dah tapi mu dak erti lagi. Mu tanya ulama besar lagi. Nak? Macam ulama hak ada sekarang. Besar-besar dah ulama, tuan guru, tok guru. Tapi apa dia kata? Bukhari kata hadis ni sahih. Apa dia tak cek diri? Tak sah pakar Bukhari tu. Bermakna dia bersandar pada pendapat Imam Bukhari. Mana tak payah dia belelah-lelah. Kerana Imam Bukhari ni dia ketat dah peraturan dia. Mu cek diri lah. Jadi lelah tu guru nak cek hadis lagi, nak ngajar kapung lagi. Nak solat jenazah lagi. Kan mari pula mayat ajak, tak boleh laki. Faham? Jadi banyak bahasa. Jadi dalam bab hadis, ulama-ulama besar ada, tak payah cek dah. Dengar Bukhari kata sahih, pakai ikut je. Tu panggil ikut ulama' kau. Tak? Baik. Jadi dalam bila solat hari raya puasa, sebelum kita pergi tu ke tempat semayang, sunat makan dulu. Yang paling afdal di rumah, kerana Nabi makan di rumah. Kalau tak ada di rumah, makan tengah jalan. Bukan tengah berjalan.
tengah jalan, tengah berjalan lain. Tengah jalan ni mana kita nak pergi di masjid, singgah lu kedai kopi, bahan si kapik lu, umpamanya tau. Tu tengah jalan. Bukan tengah berjalan. Kita tengah berjalan makan. Balik dengar ngajar tafsir tu. Kitab tafsir pik jelas tiok, beli kacang kuda, makan tengah berjalan. Kau mas panas tu. Jubah selerek dah. Pakai lepo pula kacang piung. Tak ni mun dengar kuliah tafsir. Perangai macam ke baru balik London. Jadi bukan makan tengah berjalan. Makan tengah jalan maksudnya dalam perjalanan nak pergi masjid, sunat makan. Dadang juga makan di masjid lagi. Belilah apa pun, kacang ke poseng, cak ibu tangan, siapa surah, koyok makan dua ti. Nak ambil juga perintah Nabi, sunat makan dulu sebelum solat hari raya puasa. Menunjukkan hari tu memang dak puasa dah. Itu tujuan ni. Sebab 30 hari dah dak makan, dak minum pada waktu pagi. Maka pagi raya kita tunjukkan bahawa kita ni makan pada hari itu, tanda memang raya sungguh. Raya korban sunat makan selepas hari semayang raya. Sebab dah ada puasa lepas-lepas. Jadi kita puasa le pagi tu sunat. Kalau makan juga makruh sebelum daripada apa benda ni, raya semayang, raya korban. Ingat tu. Raya puasa makan sebelum pergi semayang raya. Raya haji, raya korban sunat tak makan melainkan lepas selesai semayang raya. Melainkan nak merasai makanan boleh. Tak hilang fadilat. Jadi tak kira puang dia masuk di waksi kapik pagi. Orang nak mari makan lagi si minyak dia pun rasa tu. Buah di lidah masing sangat. Tambah 2 gram setengah kilo lagi. Tak umpamanya. Tu tak apa. Pasal dia pun kedak panggil makan. Tak luput pergi fadilat. Sekarang lepas pada semayang raya dia pun makan. Boleh fadilat makan lepas semayang raya juga. Jadi dia rasa makanan tidak meluputkan fadilat. Rasa makanan batal puasa aku. Tak batal. Rasa makanan tak batal. Kata setengah ulama makruh saja. Itu hukuman yang paling keras. Hukum yang paling keras dalam di sisi ulama fiqh, bulan puasa kita rasa gitu makruh saja. Pendapat yang kedua harus. Kerana kita tak mau jadi rosak makanan. Sebab rasa bukan telang. Telang baru batal. Lama bahan sepinggang si minyak. Dah puasa mak. Rasa dulu. Rasa benda mak sepinggang. Dah ustaz kata boleh rasa tu, tak panggil rasa tu ranggos. Faham tak? Rasa boleh dah. Masing mani tawa ludah semula sunat koma. Faham? Tapi jangan acak lah. Kakak rasa jadi pasal lain. Jadi sunat makan sebelum pergi semayang raya puasa. Sunat yang kedua, makanan tu ialah buah kurma. Dipanggil ittiba'us sunnah. Sunat makan. Tapi kalau sunnah makan kurma. Dia beza sunat dengan sunnah lain. Sunat benda nama yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Benda yang kalau kita buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Itu sunat. Sunnah benda. Sunnah ni benda yang Nabi buat gitu juga. Ada beza tu. Kita sunat makan sebelum hari raya puasa. Nabi sunat juga makan sebelum pergi sembahyang hari raya. Tapi hak Nabi sunnah, kita pergi ikut. Nabi makan kurma, maka kita makan tu sunnah. Hak kawan kita sunat tak boleh sunnah. Tak apa tak ke? Bapa tak boleh sunnah. Kan dia makan sebelum salat raya, tu dah dia tak akan kurma. Dia makan ondeh-ondeh. Jadi sunat sahaja. Faham tak? Sunat dengan sunnah. Sunnah perjalanan Nabi. Ma udifa ila Nabi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin au misluh. Maknanya segala benda yang berkait disandarkan pada Nabi, sama ada cakap Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, kebenaran Nabi dan seumpamanya. Hak Nabi belaka, hak sahabat dak angin sunnah.
Sahabat sunnah khulafaur rasyidin dia panggil. Tak ada kurma, makan hak lain, tak ada masalah. Kurma paling afdal. Macam buka puasa, Nabi kata aftiru ada tamrin. Ndaklah kamu berbuka dengan buah tamar, buah kurma. Maknanya perintah yang sunat, lagi pula sunnah dapat pahala. Tanda kita kasih kepada Nabi. Walaupun kita minat makan jala mah, makan kurma gak dulu, kerana kita kasih pada Nabi. Ada orang suruh makan kurma, dia tak main kurma macam orang gerak mu ni. Mung tu bapak darat. Faham tak reti? Makan kurma bukan arak pada. Sunnah Nabi. Tak ada pula jawab orang arak. Bukan gitu. Minat tak minat kurma pun makan. Ambil sunnah. Ambil sunnah. Tanda kita kasih pada Nabi. Semayang hari raya korban balik lagi baru makan. Balik, ingat tu. Raya korban balik baru makan. Semayang raya hari Jumaat, wajibkah Jumaat? Ni lagi. Raya jatuh hari Jumaat, wajib semayang Jumaat ke? Dia kat kepala ni. Ni kata dak wajib dah Jumaat, ni kata wajib Jumaat, dak wajib semayang raya. Nak pokok bimbo kali. Malam ni sesat. Tak sesat apa? Imam Syafi'i kata. Bukan Haji Syafi'i. Pak jual upung-upung kan. Imam Syafi'i ni. Ulama mustahid. Hari ustaz mana pun salawat lah Imam Syafi'i. Orang mimpi jumpa kat Rasulullah duduk dalam surga. Imam Syafi'i. Ustaz ada orang jumpa. Mimpi jumpa ustaz 2 kali dah. Ustaz duduk kat Pak Allah. Tak kau catong tu. Duduk kat Rasulullah. Kata Imam Syafi'i dalam dan bila ada pada hari raya fitrah itu hari Jumaat, dengar baik, semayang dan imam akan semayang raya pada waktu harus semayangnya raya paginya. Kemudian mengizin ia bagi orang yang hadir raya itu daripada orang yang bukan ahli negeri pulang mendapatkan ahlinya keluarga. Jika berkendak mereka itu akan pulang dan kembali mereka itu kepada Jumaat nanti. Dan yang ikhtiar, yang terpilih bagi mereka itu bahawa berhenti mereka itu hingga semayang Jumaat afdal, ataupun kembali berjumaat kemudian berpulang mereka itu jika kuasa mereka itu atas datang balik. Dan jika tiada memperbuat mereka itu maka tiada berdosa insya-Allah taala. Kata Imam Syafi'i, dan tiada seperti hukum ini bagi seorang daripada ahli itu negeri bahawa meninggal mereka itu akan semayang Jumaat mereka itu, melainkan mereka yang uzur yang haru baginya meninggalkan Jumaat. Dan jika pada hari raya sekalipun, kata Imam Syafi'i, dan begitulah juga jika ada Jumaat itu pada hari raya Adha, tiada berlain hukumnya dengan tadi apabila ada ia seorang di negeri yang berhimpun padanya oleh Jumaat dan semayang raya, dan tiada semayang ahli Mina akan raya Adha, dan tiada juga Jumaat kerana bahasanya bukan ia di dalam negeri. Baik, dengar molek sesat masalah. Duk balah sama dak sesat. Tak tahu ke hukum bertukar bimbo. Berselerok tabak habis masalah syariat. Semayang raya dengar baik. Kalau jatuhlah hari raya itu hari Jumaat, maka ada orang yang wajib semayang Jumaat, sunat semayang raya, dan ada orang yang sunat semayang raya, tak wajib semayang Jumaat. Siapa yang wajib semayang raya dan wajib semayang Jumaat? Penduduk bandar, orang bandar, orang kampung. Yang kampung dia tu buat Jumaat. Faham baik? Kampung dia tu buat Jumaat. Maka pagi sunat di semayang raya, tak semayang raya tak dosa pun. Sunat muakkad. Macam kita ni orang kampung ladang. Surah ni buat semayang raya. Masjid ladang pun buat semayang raya juga. Tapi khutbah hadari lah. Tapi buat semayang raya. Maka kita orang ladang ni semayang dah raya, wajib pula semayang Jumaat. Ingat baik. Dah wajib Jumaat, dak wajib Jumaat ni orang ulu yang di kampung dia tu tak ada masjid. Pagi mari dah semayang raya, lepas tu nak balik pula, nak mari pula, Allah jauhnya. Maka diberi keuzuran tidak wajib semayang Jumaat kerana duduk jauh sangat. Faham baik? Kita bahang semua orang hak duduk pirang masjid dah wajib Jumaat juga. Ni salah. Jadi zaman Nabi
Hak Nabi hak mari semayang raya bukan orang Madinah. Nah, darat-darat Badui tu. Badui dia tahan, Badawi tu. Nah, hak duduk ulu-ulu tu. Uta pun cakap darat. Nah, mana tak ada kampung dia tu. Jadi mari tu berjang-jang dah pas subuh. 2 jam, 3 jam baru sampai di Madinah. Ada hak mari pang marang dah. Nak bermalang di Madinah, di pinggir Madinah, esok nak semayang raya. Nak balik pula, jauh lah, berpuluh-puluh batu. Nak, lepas tu bila jauh dah balik, dah wajib mari semayang jemaah semula. Kerana hari tu 2 kali mari masjid, maka agama beri keringanan. Faham tak lagi? Hari lain sekali mari wajib, jemaah saja. Hari tu jadi 2 kali mari roh. Tu maksud dia. Nak, umpamanya katakanlah masjid mana? Masjid Kuala Berang. Nah, orang hak tak duduk di kawasan Kuala Berang ni hak duduk jauh. Duduk atas pada Kalagawi, dekat highway nak pergi ke Gunung Musang, duduk situ. Nah, turun tu jauh dah. Semayang di Kuala Berang, semayang di Masjid Tajing. Nah, lepas tu nak balik pula jemaah, nak lari pula rohok. Tu tak payah semayang jemaah. Dia duduk tu tepat ulu benar. Tak payah marilah. Jadi kalau nak mari buat pilihan. Nak mari raya saja boleh, nak mari semayang jemaah saja boleh. Afdal semayang raya. Kerana hak mari zaman Nabi, Nabi beri pilihan. Nabi kata sekarang nak mari pulak tak apa, tak mau mari dah pun tak apa. Nabi tak kata ke sahabat, Nabi kata orang darat Badawi jadi. Sahabat mari belaka semayang raya. Faham tak? Jadi payah nak mari 2-3 kali. Tak? Zaman dulu ni kemudahan banyak dah. Nak, kemudahan banyak. Hak kena orang susah gak payah nak boleh kemari. Walaupun sekarang ni ramai orang ada kereta, tapi ramai lagi orang tak ada kereta, kena duduk di ulu-ulu. Nak, di ulu-ulu nu duduk. Atas pada deng duduk. Atas pada pangaknya ni lagi. Nak, tupang seterung balok. Siapa kat deng, nak cari sebab sapu pula pergi Kuala Berang. Daripada Kuala Berang tu tunggu bah Tamalang. Nak turun bah mana? Kuala Terengganu pula tukar transit naik bah jenazah tu pula. Baru siapa kat gimnastik tu. Faham? Kau badok mana rohok nak boleh ke siapa? Boleh siapa juga orang ulu gimnastik, bilang gimnastik lepak katau. Aku nak pergi tinggal siap orang main lepak katau. Tak apa. Nu atas pada deng duduk. Tak, nampak kan dia minat. Kalau main bola, main rebeng ni apa benda panggil benda? Main rebeng, main bola ni, gimnastik ni panggil benda, gym dia. Adakah main rebeng ni, blok puang ni? Dia? Jing lah, mak gi juga. Ingat tak gi? Tu hak warok sekali. Orang lain saya cakap banyak dah tak nak buat muka lebah. Allah siapa pergi tengok puang pakai luar dalam saja sebing. Nak nampak tak ting lepo bola sambut dengan punggung. Piuk. Sambut dengan punggung. Ada lapang markah. Anu sambut dengan kopek. Piuk. Buat gitu. Dah halal ke haram? Tu kata jadi dosa belaka. Tu tak? Kalau pakai kana boleh tahan kira tak ampok. Pakai baju kek akak tiok busuk hong tiok. Jadi haram. Seminggu duduk dalam haram dalam maksiat. Dosa kat gimnastik dosa kat kolam renang boleh 3-4 guni seorang. Dan ni dak taubat ni. Dak taubat mati kata kalau bahan kat gi bahan di lori balik kat gi. Taubat sudah-sudah. Banyakkan sedekah. Esok cari orang wis sedekah. Maknanya esok wis rial lah kau tak surah wis 5 rial. Kafarah gimnastik. Faham tak? Dengan mai dosa tu man mala ainahu min haram mala Allahu ainahu min jamri jahannam. Nabi kata barang siapa yang gi tengok batu buka 2 mata gitu, tengok benda yang haram, Allah pasti akan letakkan bara api neraka dalam matanya di hari kiamat sepenuh-penuhnya. Kalau rasa tak panas, teh dengan lighter lu kat gi atas mata. Dah lama 3 minit dah. Garanti jadi Stevie Wonder. Faham? Memang buta terus. Jadi kena taubat. Bukan main-main gimnastik tu. Pergi tengok dosa tu.
Kena taubat. Penganjur-penganjur kena taubat mana ni juga. Hak buat banner, hak pasang saklar, nah, hak umum dalam RNKT datang beramai-ramai, nah, tu kena taubat belaka. Nah, ad-dalu ala syarri kafa'ilihi. Orang yang terlibat dalam menunjuk kepada benda yang haram, maka sama seperti berbuat yang haram juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Muka surat apa? Satu 30. Kat mana ya? Telah bersabda Nabi alaihi salam, bermula mereka itu yang beramal, oleh mereka itu akan amal yang soleh, dan menjauh oleh mereka itu akan maksiat. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka tiba-tiba antara ahli syurga berlazat-lazatlah mereka itu, dan bernikmatlah mereka itu di dalam syurga. Dan tiba-tiba menyeru daripada pihak Allah Azza wa Jalla, berjalan olehmu hai Jibril kepada segala syurga, dan datangkan olehmu akan kami dengan haziratul qudsi, supaya aku hendak jamuan di dalamnya. Itu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan umat Nabi. Maka berjalan Jibril kepada segala syurga, dan berkeliling ia akan syurga. Berjur tu mana bujur dan lintangnya. Bujur ni mana lebar lah, lentang panjang lah. Maka tiada mendapat ia akan suatu. Maka datang ia Jibril pada tiang aras, dan sembah ia Jibril, hai Tuhanku, telah aku keliling segala syurga sekaliannya, maka tiada aku dapat akan suatu. Tak ada pun haziratul kursi Allah Ta'ala suruh ambil. Maka firman Allah Azza wa Jalla, berjalan olehmu kepada syurga Jannatu Adni, dan tilik olehmu pada pada teratasnya. Tengok lihat atas, maka bawahnya satu rukun, satu penjuru daripada beberapa rukun Jannatul Adni. Maka berjalan Jibril kepada syurga Jannatul Adni, maka berkeliling ia akan syurga. Maka tiba-tiba ia Jibril dengan kampung, iaitu berada pada satu negeri daripada permata yang merah. Allah buat ni Jannatul Adni ni buat daripada permata yang merah, delima. Oh, comel. Ni orang duk berebut tu pada seming je. Nak seming campur pasir. Ni batu delima. Ni orang duk berebut rumah ni. Nak rumah batu tu seming je. Seming campur batu bepang, campur pasir, campur tahi kucing sikit. Gaul jadi rumah. Berebut orang. Nak ke rumah. Tak apalah nak duduk. Nak. Ni bukan buat dengan pasir, buat dengan delima. Delima ni kalau hak molek, kita nak ubus sutir di jari tak boleh. Nak, kita tengok bandar kita pergi, hak mahal delima, 800 riyal sutir. Kalau kita pergi di Mekah, 15,000, 40,000. Nak, bercahaya-cahaya dalam delima asli hak molek. Hak ni bukan delima hak dunia, delima akhirat. Nak, delima tu buat rumah, buat binaan, iaitu bangunan dalam Jannatul Adni. Syurga yang paling hebat Jannatul Adni, syurga para nabi. Lagi tinggi atas syurga sekaliannya, dan baginya satu pintu daripada emas yang merah. Emas warna merah menjadi pintu. Maka tiada kuasa bahawa hendak bersifat akan dia oleh seorang daripada makhluk. Tak ada orang boleh cerita sebenarnya indah keadaan dalam syurga ni. Khabar saja boleh, tapi tak seindah yang dilihat. Melainkan Tuhan saja yang boleh sifat, yang apabila mendaki menjadi suatu berfirman, ya Allah, kun fayakun. Bermula mahliganya itu amat tinggi, dan segala pohon kayunya amat tinggi, dan buahnya hampir dapat dicapai. Buah rendah, pokok tinggi, dan segala burungnya berkata-kata. Allah suka. Dan sungainya itu terpancar-pancar mengucap tasbih ia akan Tuhan, yang baginya al-jalal wal baqa, maknanya baginya Tuhan kebesaran dan kekekalan. Dalam Jannatul Adni, dalam syurga Adan ini, iaitulah bangunan yang tinggi. Rumah tak ada, dia mahligai. Syurga tak ada rumah. Rumah ni kecil macam rumah kita ni. Nak, kalau hak muti besar duduk ni, Abang Mak duduk tu, orang ni mahligai, dia panggil rumah.
rumah kediaman menteri besar baru. Tak, rumah baru. Mahligai istana lah. Istana. Nak, bukan macam istana sini. Nah, istana di dalam syurga. Istana atas dunia beratu. Nak, ada orang buat rumah tingginya 3 tingkat. Harga 5-6 juta. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Nak, pasal apa tak duduk? Ada orang duduk dah. Faham tak? Jin duduk. Dah boleh nak duduk. Pergi mari-mari dalam rumah. Nah, rumah berjuta-juta. Tak boleh tidur pun tuan rumah. Berjuta-juta habis. Nah, tak boleh tidur. Anu kerah-kerah boleh tidur. Buat dengan kayu melayai rumah. Nah, atap minta dengan JKK. Tak. Boleh ada tidur. Dah Tuhan nak beri senang. Bukan atas kaya. Senang ni daripada sisi Tuhan. Tak. Boleh ada tidur. Kau lapar nak anggung lagi. Ni tak boleh nak tidur sikit. Pokok dia tinggi-tinggi. Mana tinggi siapa kepada atas awang. Orang putih dia buat cerita. Nak cerita-cerita fantasi. Nak cerita budak-budak jalan-jalan jumpa satu negeri. Pokok patah awang. Nah, ada dia buat cerita. Dia ambil tu daripada kitab Injil. Kitab Injil cerita macam dalam Quran juga. Dalam surga pokok tinggi-tinggi, awan duduk tengah. Nah, ada kuda terbang apa semua. Apa betul? Dia ambil, dia buat cerita. Nah, lepas tu dia buat cerita kiamat. Cerita keluar natang pelik-pelik sebelum kiamat. Dia maju. Nah, Dabbatul Ardi ada belaka dalam Quran. Dia buat cerita. Lepas tu jadi macam real. Cerita dia ambil cerita betul. Nah, jadi pokok-pokok dalam syurga ni tinggi. Walaupun tinggi pada atas awang pucuk, buah lihat bawah. Atas dunia buah lihat atas. Nah, alik bawah batang saja. Tengok orang jolok kelapa sawit ni. Nah, tapal lenduk gitu sabit ni. Nak boleh ke jolok 40 kaki sabit, 3 kali sambung. Nah, lihat atas. Pokok setu buah atas, tinggi 60 kaki buah atas. Nah, jarang sangat buah bawah. Syurga pokok di atas, buah duduk bawah. Buah rendah. Pasal apa? Pasal nak tamu biar orang panjat. Nak suruh makan senang. Dunia negeri ujian, nak panjat. Tak silap bulan patah riung jatuh. Tak, pokoknya tak main buah bawah. Dia buah atas. Tak. Tuhan boleh buat buah bawah itu. Pokoknya tinggi 80 kaki, buah ambil bawah. Tak. Boleh buat tapi buat rugi lah tuan. Barang orang mau banyak. Faham tak? Dia ada hikmah dia banyak. Dia buat buah atas. Nah, kalau buat buah bawah, dah buat cari makan, tuan beruk. Nah, dia beruk duduk saja ah. Nak isi minyak utuh aja ya nanti. Nah, beruk sedunia. Nah, kena manjatnya. Dia kita ada hikmah belaka. Tuak kita nampak. Oh Tuhan habis lagi. Nah, akhirat tinggi pokok, buah duduk bawah. Nah, senang Nah, ambil gitu je. Orang gua ambil gitu. Buahnya ambil gitu. Nah, burung terbang di langit. Orang comel burung ni rasa nak makan. Nak makan masuk kam dia. 3 rasa. Cium bau siap halu. Berasak lu. Nah, makan. Tengok pula maknanya natang ni kijang pula dalam syurga nampak usaha. Ni nak buat gua ni pula. Celut tepung siap. Nah, tu suka dalam surga. Batu mujahidin di Afghanistan, Palestin, Chechnya mati apa. Jadi nampak dah. Nak makan sedap. Kita ada tak atas dunia. Dia berebut jepu pisang. Dia jepu berebut asi minyak. Nah, mujahidin, syahid perang Badar, syahid perang Uhud berebut tu makan sedap. Nah, nak jadi selalu. Nah, orang puang tengok anak surga tak main lain dah. Pinggang makuk main pinggang makuk lah. Pada tu pinggang makuk tidur gitu. Dah Ibrahim pinggang makuk. Pergi kedai Cingli Allah 500 balik 5 sen. Belang muka tu lelaki. Hak milami model baru dapat. Orang puang kau. Dah hingga pinggang makuk. Yang kita heran hak comel-comel mahal-mahal bola apa? Sesek 500 tu ada tekor, ada piring, ada sawang, ada makuk, ada pinggang, ada makuk so, makuk cek, makuk tudung pek, tudung siri. Oh, cukup lekat 500 comel. Oh, bola kau bawa.
Sapu belayang itu, sapu cara gila apa mu. Dah makan tok lelaki, kedana beli. Why pay more? Bang, main pinggan plastik. Kolej plastik nak makan tok lelaki. Tok lelaki kata, "Oh ni bukan kolej ni, rasa kucing anak." Bukan dandang. Allah gapuang. Bukan surah ni, surah lain. Nah. Dan burung berkata-kata. Allah, burung cakap. Oh, suka. Burung cakap dengan kita. Nak pergi duana tu, awalnya hari ni. Oh, suka kita. Nak, ni burung cakap tak? Kita tak faham. Sebenarnya, binatang bercakap. Semut cakap aku. Tahu dah ni? Nabi Sulaiman khabar. Nabi Sulaiman. Kan? Bukan Datuk Seri Sulaiman. Bukan tu. Orang jatuh tu. Faham? Nabi Sulaiman, Nabi ni wama yang tiku anil hawa, kan Nabi tu seorang. Nabi Sulaiman masuk tak? Tak cakap daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua Nabi Sulaiman cakap wahyu juga. Nah, dia dengar semut berkata-kata. Masa tentera Nabi Sulaiman nak lalu, maka JKK semut kata. Dah. Ketua semut kata pada semut, masuk lalu bang belaka. Tentera Nabi Sulaiman nak lalu, ni bijak kita mampu kat lagi. Nah. Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman suka kelakar semut. Nah, bodoh rapok masuk lalu bang. Maknanya kata ulama, binatang sekarang pun berkata-kata. Kata-kata. Nah, tapi kita tak faham. Ilmu ni diberi kepada Nabi Sulaiman. Boleh dengar, boleh faham. Nah, sebab bila burung bercakap, binatang lain faham juga. Nah, tu dolphin, ikan lumba-lumba cakap. Bahasa dia ikan paus cakap. Kajian kita yang sebenarnya memang cakap. Cuma kita ni pakar-pakar ni nak duduk kaji pendem maksud bahasa. Tak dapatlah. Jadi anggaran saja. Nak tahu tu Nabi Sulaiman. Akhirat boleh dengar. Nak, burung cakap, burung bernyanyi. Nak, burung titih cakap. Orang duk anggur. Kan dia bunyi ku. Ni panah ni bodoh. Aku nak turun dah. Nak, kita duduk duk main kat bawah. Kawan tu panah duk atas ni dah. Nyanyi ke dia. Nah, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tiba-tiba dengan satu malaikat yang amat besar berdiri atas demikian syurga itu, jika menyuruh oleh Allah akan demikian malaikat itu bawa meninggalkan akan tapak kakinya daripada tempatnya, nescaya tiada lulus akan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Menanggung tu kan meninggal. Besarnya malaikat yang seorang ni, tapak kaki dia besar pada bumi. Nah, ada gitu. Saya tanya gitu lah. Nampak? Tidak ada sesuatu yang payah atas Allah Ta'ala. Tuhan buat belaka. Yang tak boleh buat manusia. Kalau kata manusia buat, barulah kita kata nawab. Tapi kalau malaikat, Allah yang buat. Nah, tak ada benda yang Tuhan tak boleh buat. Nah, Tuhan boleh buat kung fayakung kan. Nah, macam Abang Mat kata, saya tak mahu jadi MB. Tapi dah kehendak Allah, maka kung fayakung. Faham tak? Dia gitu. Tu sungguh. Tauhid tu yang ramai tu. Nah, tauhid tu baru tauhid bagus. Tak. Hak seorang lagi tak tauhid. Saya berserah pada qada dan qadar. Apa lawan kau? Nah. Cerita lama tu. Kata oleh ampunya cetera itu bahawa menghampir daripadanya oleh Jibril, dan berkata ia Jibril, Assalamualaikum ya Abdullah. Jibril kata kepada malaikat. Jibril bersaudara. Jibril ni Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad pernah tengok. Nak besar 600 sayap ada. Nah, kali burung 2 sayap 600. Kepala sampai atas orang. Hak ni tinggi lagi. Tapak kaki dia besar di bumi. Nak, di langit. Langit besar di bumi lagi. Alam langit, alam malakut. Nak, bumi ni satu daripada 9 planet dalam galaksi suria kita. Dalam langit ada berbilion lagi planet yang mengelilingi matahari masing-masing. Halus belaka. Langit besar lagi. Nak, maka menjawab atasnya Jibril akan salam dan berkata, ia siapa ada engkau daripada malaikat? Mu siapa? Malaikat mana pula? Dia tak kenal boh dia. Padahal Jibril penghulu malaikat. Maka berkata ia, aku Jibril, Rasul Tuhan sekalian alam. Maka berkata malaikat yang sangat besar itu, Subhanallah Rabbil Alamin. Kejut dia.
Nah, pada masa dijadikan ia oleh Allah Ta'ala dan tiada aku dengar dengan nama ini. Kemudian berkata ia baginya Jibril, dan apa engkau kehendak hai Jibril? Dia kata aku tak je dengar lagi nama Jibril alaihi salam ni, baru dengar. Dia tak kenal boh dia, rakyat tak mesti kenal raja. Nah, kita duduk main bandar kenal muka raja. Nah, duduk ulu-ulu tak kenal, tepuk baru pun tak kenal. Dia pandai sebut nama je lah. Ni tak je dengar nama terus. Dah mu nak benda mari sini, tanya Jibril. Berkata ya Jibril, aku hendak akan bawa aku tanggung akan Haziratul Qudsi dengan suruh Allah Ta'ala. Jawab, maka berkata malaikat itu, ya Jibril, adakah menjadi Allah Ta'ala akan syurga yang lain daripada ini? Ada syurga lain lagi? Maka jawab Jibril, bahkan dijadikan 7 syurga yang lain daripada ini, 7 lagi syurga. Maka berkata ia malaikat, siapa khazanahnya? Syurga-syurga hak mu kata 7, siapa jaga? Kata Jibril, iaitu Ridwan nama dia. Maka berkata malaikat itu bagi Jibril, siapa yang menanggung ia akan syurga. Siapa yang pegang? Siapa pikul? Serta engkau, siapa nak bawa ni? Mu nak ambil Haziratul Qudsi, surga yang sangat tinggi, siapa nak bawa? Maka berkata Jibril, tiada sertaku seorang. Tak ada, aku mari seorang, tapi aku tanggung akan dia seorang. Aku pikul seorang. Nah, besarlah surga ni. Maka berkata malaikat itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cerita ni akan datang lagi. Nah, ni KZ. KZ dengan cerita memang betul, tak lari. Nah, cuma KZ pendek. Yang berlaku sungguh kiamat lagi panjang, tak sudah-sudah. Ni KZ ni belum main lagi panggung, belum main lagi dah. Cerita tunjuk KZ tu cerita keling. Nah, tapi dalam KZ tu mana hero kena lenyek gajah, cerita betul lenyek gajah kau, tak tukar dengan rimau. Faham tak? Ni KZ ni cerita sungguh, cerita akhirat. Nah, eklang dulu sikit. Dengan inilah telah menjanji akan daku oleh Tuhanku. Maka berkata Jibril, di mana segala anak kuncinya? Wak anak kunci. Nah, hai saudaraku. Maka berkata ia malaikat, pada pihakku yang kanan pada masa dijadikan akan daku oleh Allah, dan menjadi ia Allah akan dia. Telah bersabda Nabi SAW, maka jika bawa segala anak kunci daripada itu dikeluarkan dari tempatnya, nescaya tiada melulus akan dikunci oleh 7 tala langit. Kunci yang begitu besar, tak muat langit dan bumi. Dan bila mengambil oleh Jibril AS akan segala anak kuncinya, menghantar Jibril akan sayapnya di bawah Haziratul Qudsi. Jibril buka sayap. Nah, pokoknya malaikat ni dia benda bersayap. Kita wajib percaya kerana Nabi khabar. Tak? Nabi khabar wajib percaya. Kalau manusia khabar kena fikir dulu. Faham? Keluar dalam surat khabar, keluar dalam berita, keluar dalam radio. Tak? Pemimpin bercakap, kita bimbang kerana harga minyak di pasaran dunia semakin naik. Kita harap rakyat sudi berkorban bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk menangani malapetaka ini. Ni kena fikir dulu. Kalau cakap gitu. Kenapa pula kita kena berduka cita? Apa kita perlu bimbang? Patutnya bila harga pasaran minyak dunia naik, kita berpesta lah. Sebab kita kohor kaya, betul tak? Yang bimbang negeri yang tak gali minyak, tak ada minyak negeri dia, baru bimbang. Negeri kita waktu ambil minyak 450 bilion ringgit tahun lepas. Tahun ni dah naik minyak bahang 700 bilion. Kohor kaya, tak ada orang dalam dunia gaji kohor naik, kohor berat, kohor bimbang, kohor berduka cita, melainkan otak sengit. Nak jadi jelas nak menipu rakyat, betul tak? Persatuan Penarih Getah bimbang kerana harga getah dunia semakin naik. Masuk akal tak? Nah, Imam dan Bilal, nampak? Berduka cita kerana allowance Imam dan Bilal dinaikkan. Berat menanang Imam ni, memang barang pi kuda dah Imam ni. Pelombong biji timah bersedih kerana harga timah dunia semakin tinggi. Pelombong biji timah garanti isak gang. Pening kepala. Tak? Nelayan duka cita kerana harga ikan semakin melambung tinggi. Nelayan itu sekurang-kurangnya minum air daun ketung.
Dah kalau dia kita takak ikan, harga orang ambil kau tinggi, kita kau kaya, kita takak ikan. Orang tak takak ikan bimbang. Tak. Dah kita pengeluar minyak, tiba-tiba harga minyak pasaran dunia, kita yang jual minyak, harga kau tinggi orang ambil. Kau kaya, dah kau kaya, bimbang kepala hotok apa? Nah, ini nak menipu kita rakyat. Jangan jadi bodoh. Nah, negara yang patut bersedih, bimbang negeri yang tak ada keluar minyak. Kita keluar minyak kena berpesta, tembok bunga api semua negeri. Pasal apa? Harga minyak naik. Kita koho kaya, rakyat koho senang. Ni harga naik, kita kau bimbang. Nengung weh, pisbo, dah kopi. Bapa nengung. Berat dah. Apa? Gaji naik pula gaji aku. Berat nanang lah, berat nanang. Office boy bukan gila babi gila tu. Betul tak? Dah mikir. Nampak? Apalah tatafakkarun. Kenapa kamu tidak berfikir? Jangan jadi bodoh semua. Nah, negeri kita patut berpesta. Start kemarin dah harga minyak naik. Pesta siang malam kerana koho kaya lah kita. Nah, ini Nabi kata, tak ada fikir dah. Memang betul Nabi cerita. Letak sayap dan menyuruh Allah Ta'ala akan angin timur bahawa menolong akan dia atas menanggungnya. Maka menanggung Jibril akan haziratul kursi dengan mahlikanya dan kemahnya. Dan kubah tu, dan kubahnya, dan biliknya, dan segala Madinah, bandar-bandar duduk dalam dia tu, dan segala pohon kayunya, dan anak bidadarinya, dan wildan ni budak-budak pelayang, hingga dihantar ia akan dia di bawah arsy Rahman, dan antara syurga Jannatul Adnin, malaikat Jibril hantar bos situ, maka datang akan dia oleh seru daripada pihak Tuhan yang Rahman, ya Jibril, berjalan olehmu akan daku dengan Muhammad, wak mari Nabi Muhammad dengan umatnya dan segala anbiya nabi yang lain dan segala rasul, dan suruh olehmu akan mereka itu kepada jamuanku dan kemuliaanku. Panggil segala nabi termasuk nabi akhir zaman dengan umat dia. Hari ini nak jamu besar, makan dalam syurga Khaziratul Kursi. Khaziratul Kursi ni jamuan nikmat yang sangat hebat, yang di dalamnya ada beribu-ribu juta mahligai dan istana. Wallahu a'lam. Jadi tolong semayang ajak masing-masing. Rahmat bin Sungai Kemalangan minta tolong mohon kesembuhan sihat sejahtera lah masing-masing dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi